Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-261 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi, sesiapa yang membaca ayat al-kursi, siapa yang membaca ayat al-kursi dubura kulli salatin, di akhir setiap salat maktubatin yang wajib, lam yamna'uhu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangnya min dukhulil jannah, daripada memasuki syurga, illal mautu, melainkan mati. Illal mautu huwa ala hadfi mudafun illa adami mautih. Maksud illal mautu, melainkan mati, maksudnya melainkan kalau tak matilah. Illa al-mautu. Rawahu an-Nasa'i, diriwayatkan oleh an-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa zada fihi at-Tabrani, dalam riwayat at-Tabrani dia tambah wa qul huwallahu ahad, dan surah qul huwallahu ahad. الحديث صحيح، حديث صحيح. قال الشيخ صديق حسن في نزل الأبرار أخرجه النسائي وابن حبان وفي إسناده الحسن ابن بشر. قال النسائي لا بأس به. قال أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما الصحيح، وأما زيادة الطبراني قل هو الله أحد فقال المنذري وإسناده بهذه الزيادة جيد. Kata Syekh Siddiq Hasan, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibn Hibban, dan katanya dalam sanadnya ada Al-Hasan ibn Bishr. Qala An-Nasa'i la ba'sa bihi. Kata An-Nasa'i la ba'sa bihi. La ba'sa bihi, kalau nak terjemah, la, tak mengapa. La ba'sa bihi. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, Al-Imam An-Nasa'i juga Imam Jarah wa Ta'dil, Al-Imam An-Nasa'i. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, wa baqiyah, dan yang lain-lain, rijaluhu rijalus sahih, selain daripada itu dia punya rawi adalah rawi sahih. Wa akhrajahu Tabrani bi isnadain, Al-Imam Tabrani bawa keluar dengan dua sanad. Faqal ahaduhuma sahih, salah satunya sahih. Adapun wa amma ziyadatu Tabrani qul huwallahu ahad, dalam riwayat Tabrani ada tambahan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Berkata Al-Imam Al-Munziri, wa isnaduhu bihazihi ziyadah jayyid, dan sanadnya dengan tambahan qul huwallahu itu adalah jayyid. Qala fi majma'iz zawaid li hazihi ziyadah isnadan ahaduhuma jayyid. Secara umumnya hadis sahih. Rawahu An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'.
Rasanya jelas kot hadis ni. Kata Nabi tadi, siapa yang membaca akhir salat fi duburah kulli salatin maktubah, salat yang fardu. Maktubah maksudnya salat fardu. Maka tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga, melainkan kalau lagi syurga lagi lah, sebab belum mati. Illa al-maut. Tambahan Ibn Hibban yang disebutkan, tambahan Tabrani, qul huwallahu ahad, maksudnya baca dua lah, qara'a suratul kursi atau ayatul kursi, ayat kursi satu ayat tu, dan tambahan qul huwallahu ahad. Ayat kursi bukan ayat Al-Kursi itu belajar bahasa Arab, Al-Kursi, kursi lah. Al-Kursi dalam hadis bahasanya disebutkan qadamain. Kursi maksudnya maudhi'al qadamain, tempat letak dua kaki Allah. Maudhi'al qadamain, tempat letak kaki. Maudhi'al qadamain, itu maksud kursi. Macam mana? Jangan tanyalah, mana aku tahu. Wallahu a'lam. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sebab kita kata Allah macam kaki aku kan. Tengoklah pok-pok Wahabi ni. Summa stawa 'alal arsh. Dia pun beristiwa di singgah sana. Dia pun bayangkanlah raja punya tempat orang kata, apa istilahnya? Bersemayam kan? Tempat bersemayam. Tiba kursi pula, tempat letak dua kaki. Memang betul popok ni musyabbihah wal mujassimah. Dia orang yang bayang kan? Dia kata kita lah yang bayang. Tak malu. Bila kita sebut dengan jelas, laisa kamisli syai' wa huwas-sami'ul basir, dah tak datang penyakit tu kan? Banyak kali yang kita sebut itu penyakit. Penyakit menyamakan Allah dengan makhluk, itu penyakit. Sebab kaedahnya tak betul. Kaedah tak betul. Dia datang dengan kaedah nak membersihkan tanzih, tapi dia pergi kepada tashbih dulu baru tanzih. So tak betul lah. Dia kena pergi kepada kaedah isbat dulu baru tanzih. Isbat dulu, tetapkan dulu dengan sifat tersebut sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran dan bagaimana yang Nabi sebut dalam hadis. Lepas daripada itu baru datang tanzih, iaitu dengan ayat laisa kamisli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun bagi kaedah yang mengeluarkan manusia ni daripada penyakit itu dengan ayat laisa kamisli syai' wa huwas sami'ul basir. Tapi oleh kerana al-bid'ah ni, oleh kerana dia dah lama dengan bid'ah ni tu, so bid'ah kalau nak hilang memang susah lah. Memang susah nak hilang. Dia bila disebut tentang Tuhan je, dia automatik dia nak nyamakan dengan dia lah. Itu barulah musyabbihah, itu baru mujassimah. Tapi tak ada Wahabi yang mujassimah. Kalau ada, main beritahu kita, mana kita main pelupuh kepala dia. So apabila disebut Al-Kursi maudhi'al qadamain, sebab disebut dalam riwayat maudhi'al qadamain, tapi yang kau sibuk nak bayang, kenapa? Ma yukhadhu minal hadith. Apa faedah hadis ni? Pertama, fadilat ayat kursi lah. Fadilat ayat kursi, ayat yang agung. Lamashtamalat alaihi minal asma'il husna, kerana ayat ini mengandungi asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik. Wasifatil ula, dan sifat yang maha tinggi. Wal wahdaniyati, dan keesaan Allah. Wal hayatul kamilah. Wal qayyumiyati daimah, semua sifat Allah lah tentang ayat kursi ni. Sebab tu dia suatu ayat yang agung, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia menyatakan bahawasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dia sajalah yang al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Maka Allah bersifat dengan al-hayy al-qayyum. Hak ni semua rasanya tak ada masalah kot, semua kita faham dah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Dah kata namanya Allah, kalau ngantuk atau tidur memang bukan Allah lah. Ini basic je. Kalau kita kata ada orang kafir yang mengucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dia kata kan,
Belum tentu lagi dia ucap tu betul ke dia masuk Islam ke tak. Ada sebahagiannya mungkin oleh kerana kondisi dan keadaan dia yang tersepit, maka dia ucaplah apa saja yang boleh dia ucap. Mungkin dekat hospital ke, aku nak mati ke apa ke, dia pun ucaplah. Tapi kadang-kadang kalau disembang dengan dia, dia tak faham pun kan. So kalau orang mengucap la ilaha illallah ni, paling kurang benda basic, dia kena beza antara al-khaliq dengan makhluk, pencipta dan yang dicipta. So kalau dia boleh bersetuju adanya pencipta dan yang dicipta, dan baru boleh bahas yang lain kan. Adakah dia juga mempercayai bahawasanya pergantungan dan tempat yang Tuhan memerlukan pergantungan? Tak mungkin. Makhluk yang memerlukan kepada pergantungan. Masuk bab letih tak letih, tidur tak tidur kan. Kalau semua itu dia menafikan bagi Allah benda yang macam tu, maka itu solid lah akidah dia. Ada orang tanya, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Tuhan yang macam dia? Kalau yang soalan biasa, boleh tak Allah Taala menciptakan suatu batu yang besar yang dia tak boleh angkat? Itu soalan tu semua soalan yang semua tak betul belaka. Boleh tak Tuhan menciptakan satu Tuhan yang lain? Atau dah kalau dicipta, yang kedua tu dah memang bukan Tuhan lah. Dah sebab dah diciptakan, maka soalan tu tak betul. Soalan itu in the first place, soalan tu memang tak betul pun. So kalau you nak tanya, boleh tak satu Tuhan menciptakan Tuhan yang seumpama dengan dia, itu soalan bodoh namanya. Soalan yang tak mungkin. Dan kalau kau kata benda ni diciptakan, dah tentulah bukan Tuhan lah, maka dia makhluk lah. Maka dia balik perbahasan, kadang-kadang perbahasan apa dia panggil terselsul, duk berbalik-balik tak kesudah. So hak ni kadang-kadang perbahasan yang nampak macam cerdik tapi dok. So Tuhan bila dicerita la ta'khuzuhu sinatun wala naum, tak ngantuk dan tak tidur. Dan kalau dah ngantuk memang bukan Tuhan lah. Dah kalau Tuhan dia pergi buat langit dengan bumi 6 hari, kemudian dia pergi rehat, memerlukan kepada rehat, itu bukan Tuhan namanya kan. Dia jadi makhluk lah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya as-samawat, langit-langit, wa ma fil ardi. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Man zal ladzi, siapa dia yang yashfa'u 'indahu, siapa dia yang boleh bagi syafaat di sisinya, illa bi iznih, melainkan dengan izinnya. Hak ni bab syafaat. So syafaat Nabi SAW, kita minta syafaat Nabi kepada Allah lah. Kalau kita taat kepada perintah Allah, ikut sunnah Nabi, maka dapatlah syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi itu bukan dari Nabi. Nabi diberi izin oleh Allah Ta'ala. Kalau dia kata syafaat itu Nabi yang apa orang kata, Nabi yang bagi, itu mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin kepada Rasulullah untuk bagi syafaat apabila sujudnya Nabi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ishfa' tu syafa', bagilah syafaat. Baru Allah izin bagi syafaat. So siapa yang Allah tidak izin untuk diberi syafaat, memang tak dapat syafaat lah. Dan siapa yang tidak mengikut sunnah Rasulullah pun, buatlah macam mana pun, kau nyanyilah, qasidah lah macam mana pun, tak dapat syafaat. Kalau sekiranya kau pergi buat benda yang syirik, dan kau pergi buat suatu benda yang menyalahi apa yang diajar oleh Nabi. Nak minta syafaat Nabi bukan mintakan Nabi. Nak minta syafaat Nabi kena ikut perintah Tuhan. Maka antara perintah Tuhan itu adalah mengikut sunnah Rasulullah. Maka barulah lepas daripada itu Allah izin Nabi untuk bagi syafaat atas atas keikhlasan dia menyembah Tuhan, ataupun keikhlasan dia dalam tauhid, barulah dapat syafaat. Apa buktinya? Kan Nabi halau, kita dah sebut dah hadis yang lalu. Nabi halau orang yang datang kepada haud Nabi, nak minum air daripada telanga Nabi. Diberitahu kepada Rasulullah bahawasanya mereka ni, kau tak tahu apa yang mereka dah buat setelah kewafatanmu. Dan kau tak tahu mereka telah mengubah agamamu setelah kewafatanmu. Oh, baru Nabi tahu.
Oh, buat bid'ah rupanya. Ataupun menyelisihi Nabi, ataupun murtad. Bahkan Nabi halau lah, fasuqan. Nabi halau disebabkan Nabi diberitahu bahawasanya antara umat dia itu ada yang tak mengikut dia. Nabi tak tahu benda ghaib, tapi Nabi diberitahu. Maka begitulah yang dimaksudkan syafaat. Maka Allah kalau dia tak izin bagi, macam mana kau tak akan dapat pun. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, bagi Allah itu syafaat semua sekali. Milik Allah. Milik Allah lah syafaat tu semua sekali. Termasuklah orang-orang Muslim, termasuklah manusia yang boleh beri syafaat kepada kawan-kawan dia dah. Kita disuruh kawan dengan orang baik, supaya bila kita mati besok, na'udzubillah lah, kalau ditakdirkan sebaliknya, satu orang yang apa orang kata, tak nampak, kawan dia tak nampak dalam syurga kan, sedangkan kawan baik dia. Maka dia tanya, wahai Tuhan, mana kawanku? Iaitu yang selalu pergi kuliah sekali, yang selalu pergi berjalan sekali, tak nampak pun. Allah izin kawan ni tadi pergi tengok dalam neraka, kok ada. Maka tengok dalam neraka, ada. Maka bila ada, maka Allah izin untuk dia ni tarik dia, bagi syafaat. Maka dia boleh tarik kawan dia yang dia kenal dulu waktu zaman dunia dulu, tiba-tiba tak jumpa dekat syurga, rupanya dalam neraka. Maka dia boleh bagi syafaat. Sebab tu kawan dengan orang baik-baik, kawan dengan orang soleh, kawan dengan orang yang baguslah, supaya kita mendapat tempias ataupun kita mendapat syafaat daripada orang-orang soleh ni nanti. Mudah-mudahan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ilmu Allah. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tentang Allah. Kemudian kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi. Luaslah kursinya itu langit dan bumi. Mimma yadullu ala mulkihil al-wasi' wa jalalihil azim wa sultanihil qawim wa ihatatihi al-kamilah wa qudratihi at-tammah wa iradatihi an-nafidhah wa annahu al-hafidhu lis-samawat wa man fiha wal ardi wa man fiha bil asbab al-qawiyyah wan nizam al-muhkam wat tartib al-ajib. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luaslah kursi Allah Taala itu langit dan bumi. Dicampakkan, dibuat perumpamaan antara arasy Allah Subhanahu wa taala dengan kursi kan. Arasy Allah Taala tu pun adalah makhluk yang paling besar. Arasy Allah makhluk yang paling besar. Ada namanya kursi yang tadi tu, maudhi'al qadamain. Kursi nak dibanding dengan arasy Allah Taala, maka dia seumpama sebentuk cincin yang dicampak di tanah yang luas. Sebentuk cincin kecil tu dicampak di padang yang luas. Maka itu perumpamaan lah. Allah maha besar. Allah tu dah maha besar. Kursi adalah makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi sekali, kursi lah. Arash. Bawah arash ada apa? Bawah arash ada apa? Ada air. Bawah arash ada air. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Adalah arsy Allah Taala tu atas air, kan? Atas lautan. Bawah lagi adalah kursi. So kursi tu nak banding dengan arash tu dah kecil lah. Kursi pula nak dibanding pula dengan langit dengan bumi, sama seumpama itu juga. Macam cincin dicampak ke suatu padang yang luas. Itu langit-langit pula. So dikatakan kursi ni luasnya langit-langit dan bumi. Bayangkanlah kan. Wa huwal aliyyu, dan dia maha tinggi. Wa huwal aliyyul azim, maha agung. Maka ayat ini mengandungi ma'anil jalilah wasifatil ilahiyah, dan sifat ketuhanan al-hamidah yang terpuji, wal ma'arifir rabbaniyatil azimah. La hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Ayat yang paling agung dalam kitab Allah, ayatul kursi. Fal kalamu, ayat kursi ayat yang paling agung.
Yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah, setan. Kan? Yang mengajar ayat kursi. Kan setan datang tu ambil daripada harta Baitul Mal. Abu Hurairah tangkap. Mari aku bawa ke jumpa Rasulullah. Dia minta maaf lah, aku dah tak ambil lah, besok aku tak datang. Besok dia datang lagi. Dia ambil lagi kan. Datang lagi. Aku kata aku nak bawa kepada Nabi. Aku dah maafkan kau. Hari ni kau datang lagi, curi lagi. Aku bawa kau jumpa Nabi. Janganlah. Aku tak curi dah. Besok malam datang lagi. Muka kau lagi. Kan? Abu Hurairah tak tahu lah setan kan. Setan dia boleh menyerupai. So bila dia tak tahu, maka dia nak bawa jumpa Nabi lah. Kali yang ketiga bawa nak jumpa Nabi, dia kata janganlah. Nak tak aku ajar kepada kau satu ayat yang kalau kau baca, kan setan takkan ganggu dah. Apabila dia ajar ayatul kursi, maka dia cerita kepada Rasulullah. Maka kan Rasulullah kata, benda yang dia ajar tu benar, tapi dia tu kadzub. Dia tu pendusta. Setan lah, memang pendusta lah. Tapi yang dia ajar tu betul. Yang dia ajar tu betul. Siapa yang berguru baca kitab tanpa guru, gurunya setan. Hadis Nabi. Senang dia hidup dia. Yang dulu dia pertikaikan hadis tak? Yang dulu dia kata takkan rawi siqah tak bohong. Mustahil. Memanglah siqah, tapi takkanlah rawi siqah ni dalam hidupnya tak pernah bohong. Alah, tak boleh masuk akal sungguh. Rawi ini kadzab, pendusta. Takkanlah seumur hidupnya dusta. Habis Imam Syafi'i tu boleh jadi pendusta. Imam Ahmad boleh jadi pendusta. Kan Imam Malik boleh jadi pendusta. Semua rawi hadis belaka. Tiba-tiba siapa berguru dengan setan? Siapa yang baca buku tanpa berguru, gurunya setan. Tak apa-apa. Betul ke guru setan? Kalau baca buku yang kalau dia tak ada asas, hanya baca buku saja, boleh jadi sesat lah, betul lah. Tapi kalau dah kawan tu dah mengaji dan sebagainya, lepas dah dia ada kunci, kan? Maksudnya dia dah belajar, dah ada maharah, dah ada kemahiran, dah ada manhaj, maka dia pun baca kitab-kitab yang lain-lain. Apa masalahnya? Apa faedah ulama tu dari kitab? Kalau dah tak boleh baca kitab, macam dia tu semua kitab guru. Yang cakap tu pun Sahih Bukhari dia dah habis berguru lah. Kan, daripada hadis pertama sampai hadis akhir, berguru ke tak? Haram pun. Buka pun haram. Hadis Muslim lagi, sampai sudah, sampai mati tak habis guru. Kita hadis berlambak. Kalau nak baca berguru semua kitab, jenuh. Yang penting ada metodologi, ada manhaj. Dah tak faham, bertanya kepada guru lah. Memanglah sebagai kitab-kitab hadis tu, kalau hatta kalau nak baca semua hadis pun tak ada. Bertahun lah guru mati, pun kitab tak habis lagi. Lepas tu sambung pula guru baru, tiba-tiba kena gam pula, pun tak habis pula. Dulu kita kat Mustaqim, kita buka Mumtazul Ahkam kan tak habis tu. Sampai Jumaat kena gam. Lepas kena gam dah habis semua, dia bercepera dalam masjid tu. Dah kita tukar empat lain, kita start kitab lain pula kan. Bila nak habis? Ni Bulughul Maram ni baru nak habis satu jilid ni. Yang untung yang jual kitab, betul tu. Tapi tak rugi belilah. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Juga satu surah yang penting. Surah Al-Ikhlas juga menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Sebab tu namanya Al-Ikhlas, Suratul Ikhlas. Al-Ikhlas, asal makna Al-Ikhlas tidak syirik. Itu ikhlas.
Maka bila qul huwallahu ahad sampai habis, maka dia memang menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita belajar tauhid melalui surah-surah ni pun dah faham dah tentang Tuhan dah. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu basic. Allah dah bagi tahu dah jelas tentang diri dia tu siapa. Qul huwallahu. Katakan Allah itu ahad. Esa. Dia tak kata qul huwallahu wahid. Katakanlah Allah itu satu. Dia tak kata satu, dia kata esa. Kalau dia kata wahid, dan mesti ada isnan, thalatha, arba'a, khamsah. Tapi dia tak guna wahid, isnin. Dia guna ahad. Memang ahad, memang tak ada lepas tu, tak ada dah. Ahad esa. Kita terjemah esa lah. Orang Kelantan terjemah apa? So. Kalau so dia tak datang 2, 3, 4 ada. Tak tahulah, aku bukan orang Kelantan. So qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak sama dengan sesuatu pun. Dah habis, selesai. Apa yang terlintas yang kau fikir tentang Tuhan, yang kau terlintas dalam kepala otak kau, itu bukan Tuhan. Dah selesai masalah. Maka dalam hadis ni istihbab qiraati tilkal ayatul azimah wa hazi surah asy-syarifah ba'da kulli salatin mafruḍah. Maka jadi mustahab untuk kita baca ayat kursi, surah qul huwallah setelah daripada setiap solat. Liyaktamila bihima dhikruhu li rabbih wa yarfa'u bihima ma naqatha min salatihi dan sebagainya. Wa fi isbatil jaza' al-ukhrawiyyah. وفيه أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة كما قال تعالى. Antara faedah hadis ni lagi menunjukkan bahawasanya amalan saleh itu adalah sebab masuknya syurga. Amalan saleh adalah sebab masuk syurga. Apa amalan salehnya? Ayat kursi. Baca ayat kursi setiap kali lepas salat fardu dan qul huwallah, maka ganjarannya syurga Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lain lah. Maka setiap amalan saleh adalah penyebab kita masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Jazaan bima kanu ya'malun. Balasan kepada apa yang mereka kerjakan. So Allah Ta'ala kata melalui hadis ni, maka Nabi kata siapa yang baca ayat kursi masuk syurga. Tapi yang macam mana? Baca ayat kursi tapi syirik bermaharajalela dia buat. Baca ayat kursi siang setiap kali solat baca ayat kursi, lepas tu dia pergi jumpa bomo. Ni tak ada can lah. Baca ayat kursi, lepas tu dia pergi telik nasib lah ke benda ke. Baca ayat kursi, kemudian dia buat syirik-syirik yang lain. Ini usaha Arab lah. So orang yang baca ayat kursi yang dimaksudkan kat sini dah tentulah yang faham apa maknanya dan yang faham apa tuntutannya, barulah masuk syurga. Tak macam tu saja baca ayat kursi masuk syurga. Siapa hafal 99 nama Allah masuk syurga. Banyak cantik kau. Siapa hafal kat situ apa maksud dia? Hafal saja. Tu nyanyi nas'aluka ya man huwallah, masuk syurga tak? Faham ni tak? So siapa yang memahami nama-nama Allah dan melaksanakan tuntutan daripada nama-nama Allah tersebut, barulah betul masuk syurganya. Bukan beramal dengan amal bid'ah pula. Siapa nak rezeki, bacalah Ar-Razzaq 50 kali. Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Siapa je? Itu bukan hafal nama Tuhan. Siapa yang nak supaya Allah Ta'ala menyayangi ni, bacalah Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim 33 kali. Kan? Amalan membaca Asma'ul Husna dengan yang macam tu kaedahnya, itu semua merepek. Tak ada zikir kopi tu. Dan tak ada amalan yang dipanggil Asma'ul Husna kau baca 50 kali, 33 kali, 77 kali dan sebagainya. So yang dimaksudkan man hafizaha, siapa yang memeliharanya. Maksudnya siapa yang hafal, bukan hafal saja, siapa yang memeliharanya dalam erti kata melaksanakan tuntutan daripada kalimat
ataupun makna daripada Asma'ullah Al-Husna, baru dia masuk syurga. Kata Nabi dalam hadis Muslim dan hadis Bukhari, qala la yadkhula ahadukumul jannah amaluh. Satu orang tak akan masuk syurga dengan amalannya. Macam mana? Nak hadis tu pula kata tak ada orang masuk dengan amalan. Satu orang tidak masuk dalam syurga kerana amalannya. Faqila wala anta ya Rasulullah? Adakah engkau juga wahai Rasulullah masuk syurga bukan kerana amalan? Kata Nabi, ya, wala ana, tidak aku juga, wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati minhu wa fadl. Melainkan kalau Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kelebihannya baru Allah masukkan. Satu orang tidak masuk syurga melainkan dengan kasih sayang Allah. Kan? So, apa guna beramal? Hadis-hadis yang kata amalan, siapa yang buat sekian-sekian masuk syurga. Siapa yang baca sekian-sekian masuk syurga. Siapa yang sekian-sekian buat sekian-sekian masuk syurga. Hadis ni dengan yang di ayat tadi ataupun yang kita baca tadi ataupun yang menceritakan tentang amalan yang masuk syurga tidak bertentangan sikit pun. So kita jamakkan. Kita gabungkan dalil-dalil ni. Orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau tak beramal? Macam mana kalau nak dapat rahmat Allah kalau tak beramal? So kalau dia duduk goyang kaki saja semayang apa hidak. Bila orang tanya kenapa tak semayang Mat? Lah, kita masuk ni dengan kasih sayang Allah, bukan sebab kau solat. Kan? Bukan sebab engkau puasa, bukan sebab engkau baca ayat kursi di akhir solat. Itu dah salah faham lah tu. Kalau duduk goyang kaki semayang apa-apa hidak, memang tak dapatlah kasih sayang Allah. Kalau dah tak dapat kasih sayang Allah, nak dapat syurga macam mana? Maka kita beramal dengan apa yang mampu daripada apa yang kita mampu nak buat lah. Baru berikutnya, Allah dengan kasih sayangnya masukkan kita dengan kasih sayang dia. La rajulun la yatakallamu bil kalimah. Satu orang bercakap dengan satu kalimat yang mengundang redha Allah. Allah masukkan dia dalam syurga. Dan satu orang yang bercakap dengan kalimat yang mengundang sakhatillah, yang mengundang kemurkaan Allah, Allah campak dia dalam neraka. Satu orang yang bagi minum anjing air, masuk syurga. Satu orang yang bela kucing, kurung, tak bagi makan, satu orang perempuan muslimah, bagi kurung kucing, tak bagi makan, maka masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, memang kita tak masuk dengan amalan kita. Sebab kalau nak banding amalan kita untuk syurga Allah, memang tak layak lah. Tapi kita beramal dengan kadar apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Dan bila kita bertakwa dan kita banyakkan amalan kita, maka kita nak supaya Allah Ta'ala tengok kita. Dan bila kita nak Allah Ta'ala tengok kita, maka di situlah mengundang kasih sayang Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dengan satu saja benda yang kita buat, kadang-kadang Allah suka dan Allah redha dan Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu dan Allah masukkan dia dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab tu satu orang yang meninggalnya dalam keadaan apa-apa pun, kan kita doakan kepadanya supaya Allah Ta'ala merahmati dia dan mengasihani dia ataupun mengampunkan dosa dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, engkau ampunilah dia dan kasihanilah dia. Maka Allah Ta'ala Maha Pengasih. Untuk nak mencapai kasih sayang Allah, dia tidak akan dapat melainkan dengan amalan. Dan amalan yang kita nak capai itu adalah amalan yang juga yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan yang mereka-reka pandai-pandai. So kalau yang direka pula pandai-pandai, maka ini dah memandai-mandai. Maka bila mau mandai, kau buat satu amalan dan Nabi tak ajar, tiba-tiba sibuk nak syurga, tak malulah. Kan? Maka kita nak supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah, maka amalannya mesti tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka ibadat kita macam kita sebutlah. Maka ibadatnya yang apa yang Nabi ajar lah.
Jangan memandai-mandai dalam apa orang kata dengan sangkaan dia kita ni bukan nabi, kita ni banyak dosa. So kena banyakkan apa orang kata amalan lah. Yalah memanglah nabi tak ajar, tapi kita ni siapa? Kan? Kena buat lebih-lebih sikitlah. Hak ni tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Habis kita bab zikir. Lepas solat. Daripada hadis yang pertama tentang zikir, dia sebut fi duburi kulli salah. Setiap hadis yang kita lalu tu, dia kata fi dubur. Kita dah sebut dah fi dubur ni maksudnya di akhir solat. Ada dua yang satu dinamakan doa, satu dinamakan zikir. Ada doa dan ada zikir. Maka sebahagian para ulama melihat yang dimaksudkan dengan dubur ni, satu, dia faham lepas semayang lah. Lepas semayang. So lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So apa-apa yang sama ada zikir ke, doa ke, maka dibaca lepas salam. Dibaca selepas salam. Tapi sebahagian para ulama melihat yang dipanggil dubur itu dalam solat, sebelum salam. Yang dikatakan dubur itu di akhir, sini, akhir. Solat dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. So kalau kita dah bagi salam, kita telah terkeluar dari dubur. Kalau kita kata punggung kotak ni, ataupun punggung kuda tu, dia part daripada kuda tu. Kalau punggung kuda kita kata kat luar ni, itu tak nama punggung kuda lah. Kan? Maka dia attach. Attach dengan benda tu. Itu dipanggil dubur. Maka, sebahagian memperincikan, yang dimaksudkan dubur adalah sebelum salam. Tapi, semua hadis yang menceritakan tentang zikir difahami daripadanya selepas salam. Dan semua hadis yang menceritakan tentang doa dalam salat, sebelum salam. Doa sebelum salam. Zikir lepas salam. Antara Syekhul Islam Ibn Taymiyah lah. Maka dia bahagikan kalau doa di akhir. Sebab Nabi suruh doa kan? Sebelum bagi salam. Nabi doa lindung minta daripada empat apa benda tu. Kemudian Nabi kata, doalah apa yang korang nak doa kan. Doalah apa yang nak doa lah. Maka tempat berdoa fi dubur, tempat berdoa di akhir solat adalah sebelum salam. Adapun lepas salam adalah tempat zikir. Selepas salam adalah tempat zikir. Doa sebelum salam. So, bila doa sebelum salam, sebab kita waktu tu adalah mustajab. Kata Ibn Qayyim, aku heran manusia ni. Waktu dia dekat dengan Tuhan, dia tak nak doa. Lepas dia habis, dia bagi salam, dia berpaling daripada Allah. Kan ada hadis, kalau kita berpaling, Allah pun berpaling. Selesailah kita dengan Tuhan. Kita habis, kita salat, Allah masih melihat kepada kita. Apabila kita toleh, Allah pun menoleh. Maka lepas bagi salam, barulah dia kejar-kejar nak doa. Sedangkan waktu dia hampir dengan Allah Ta'ala tu sebelum salam, dia tak nak doa. Maka dia kata dia heran orang ni. Kenapa dia doa apabila keadaan dia telah jauh daripada Allah dan dia tinggalkan keadaan mana dia dekat dengan Allah. So dalam solat kita ada dua tempat yang kita dekat. Satu solat tu sendiri umumlah. Maka sebelum bagi salam kita dalam solat. Maka selagi mana kita dalam solat, kita sedang diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi suruh kita doa dua tempat. Satu, sujud. So bila kita sujud, banyak doa. Fa'aksiru fiha doa. Perbanyakkan doa di dalamnya waktu sujud. Dan Nabi suruh kita doa di akhir, sebelum bagi salam. Maka itu tempat yang dah Nabi peruntukkan dah untuk kita doa ke Allah.
apabila selesai salat bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah pun telah berpaling dari kita, maka tempat di situ zikir. Tempat di situ zikir. Maka semua hadis yang menceritakan tentang zikir lepas salat, lepas salam. Semua hadis yang menceritakan doa sebelum salam. Walaupun demikian, sebahagian melihat bolehlah seperti doa yang kita baca yang lepas, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia pun baca lepas dia bersalam, bolehlah juga. Tapi wallahu a'lam, maka sepatutnya kita rebutlah sebelum kita keluar daripada salat untuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas habis salat, maka habislah kita dengan Tuhan. Tinggal lagi tempat itu, makam zikir. So, waktu zikir ni pula, kan kita baca semua hadis-hadis tentang zikir ni, semua sahabat berlainan yang riwayat. Semua sahabat-sahabat yang berlainan yang riwayat. Menunjukkan tidaklah Nabi membaca dengan set. Set 10 zikir. Contoh. Nabi tak begitu. Satu kena baca ni, dua ni, lepas tu Nabi baca 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 ni pula, lepas tu Nabi tutup dengan ni. Tak ada. Kalaulah Nabi baca begitu, tak ke sahabat akan riwayat macam tu? Kalau Nabi baca begitu, mesti sahabat riwayat. Mula-mula Nabi baca astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian Nabi pula membaca ayat kursi, kemudian Nabi pula baca 3 contoh, cuma kalau Nabi baca ni, kalau Nabi baca ni. Sebab dah Nabi baca begitu. Tapi tak. Yang riwayat ni, kawan ni riwayat lain, kawan ni riwayat zikir lain, kawan ni riwayat zikir lain, kawan ni riwayat zikir lain. Apa maksud dia? So maksudnya, kadang-kadang Nabi baca zikir ni, kadang-kadang Nabi baca zikir ni, kadang-kadang Nabi baca zikir ni, kadang-kadang Nabi baca zikir ni. Kita pula yang datang setelah zaman sekarang ni, boleh tak kita baca semua sekali? Boleh. No problem, sebab memang tempatnya lepas solat. Sebab dah dinakalkan Nabi baca fi duburi, di akhir solat Nabi. Semua tu warid. So bila dia warid, maka semua boleh baca. Katalah kita tak ada kerja nak buat, bacalah semua yang kita tahu yang Nabi riwayat tentang zikir tu, bacalah. Tapi bila ada hal, mungkin kita pilih 1-2 saja. Nak cepat, kita baca 1 mungkin. Hari ni mungkin lewat sikit, tunggu kawan lah, kita zikir panjang sikit, boleh aja. Hari itu pula tiba-tiba sakit perut, tak tahan lah, lepas salam bakit terus lah pergi tandas. Itu solat. Dan itu pengamalan yang dipraktikkan mungkin. Sebab tu tak ada satu pun hadis yang sahabat duduk lama lepas sembahyang. Tak ada. Adalah satu hadis yang Nabi keluar lepas solat maghrib tu, Nabi masuk bilik, kemudian kan Nabi keluar nampak sahabat ada berzikir kan. Nabi tanya, korang dah buat apa ni? Dia tak zikir kuat-kuat lah. Kalau zikir kuat-kuat lah, zikir lah Rasulullah. Nabi tanya, korang dah buat apa? Dia kata, zikir. Kan Nabi kata, nak tak aku ajarkan kamu kalimat, 4 kalimat yang kalau kau baca, kan, duduk pula tu beramai-ramai. Yang duduk beramai-ramai tu pula masing-masing zikir masing-masing lah. Orang ni zikir ni, orang ni zikir ni, orang ni zikir ni, orang ni zikir ni. Masing-masing zikir cara zikir yang dia nak zikir lah. Nabi tanya, korang duk buat apa? Itu masuk majlis zikir yang betul. Itulah majlis zikir. Bukan majlis zikir Hallelujah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada konduktor pula kan? Ada tekong pula. Itu tak nama majlis zikir yang dipraktikkan pada zaman Nabi. Bahkan semua kita tahu pada zaman para sahabat, sahabat ingkar yang zikir macam tu bentuknya. So ada tak zikir berjemaah bentuknya? Ada. Tapi masing-masing zikir masing-masing. Maka begitu juga solat. Maka lepas solat, sukatilah macam kita sebutlah. Nabi kadang-kadang bangkit terus, kadang-kadang Nabi baca sikit, kadang-kadang Nabi bagi talk, kadang-kadang Nabi bagi peringatan. Umum, apa-apa nak bagi tahunya, kita semayang berjemaah dah habis, dah selesai dah. Maka lepas habis semayang, Nabi pusing belakang, Mamat ni mana? Mamat ni mana? Lama tak nampak kan? Nabi tanya.
Mana kawan ni, mana kawan ni, mana kawan ni. Nabi tak zikir pun. Apa Nabi tak zikir? Nabi terus tanya, mana sahabat dia tak nampak lama dah. So Nabi tengok keadaan. So adakah itu solat? Tak. Maka lepas mayang. Ini zaman sekarang kurang ajar. Tengoklah pok-pok Wahabi ni, tengok. Lepas mayang bangkit terus. Tak apa-apa kan. Nabi nak ajarnya, sebab tu belajar solat kan. Mula dengan takbiratul ihram, akhiri salam. Dan para ulama kata tunggu dulu, kalau nak bangkit sabar dulu, bagi imam tu kalih ke belakang dulu kan. Dan imam duduk menghadap kiblat tu dengan kadar astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian pusing belakang. So bila pusing belakang, menandakan siapa nak bangkitlah. Habislah aku punya kerja imam. Zaman sekarang, malas je imam, malas nak kena baca doa. Malas ni, sekejap nak zikir, aku dah lah zikir tak hafal. Kan? Kan susah. Zikir pagi petang juga dah. Dia tidak set. Dia tidak set 1, 2 kena baca apa, 3 baca apa, 4 baca apa, 5 baca apa. Dah. Sahabat yang berlainan riwayat. So kita baca dengan kadar yang mungkin nak cepat, kadarnya yang mungkin boleh tunggu lama, dia boleh baca lama. Kalau dah memang tak ada kerja dah, memang kerjanya zikir. Jangan habis zikir, bacalah semua sekali kan. Kalau dah maka dia boleh pergi dan sebagainya. Ataupun bangkit sambil berzikir. Bukan boleh bangkit sambil berzikir, tapi yalah, asyik bangkit terus tak berzikir pun salah jugalah. So kalau dah tak ada apa-apa, duduk seketika menghadap ke arah kiblat, zikirlah. Sebab pindah tempat lah. Pindah tempat pergi zikir kat mana-mana lah kan. Tepi ke, hujung sana ke kan. So pengamalan Islam luas, bukan rigid dengan satu bentuk. So dia luas. Dan apa yang kita nak baca, macam kita sebut lah, bacaan iftitah pelbagai, bacaan dalam rukuk pelbagai, bacaan dalam sujud pelbagai. Sesuaikan dengan keadaan hidup kita. Sesuaikan dengan keadaan hidup kita. Pada hari ini mungkin kita rasa terkenang dosa mungkin. So kita pilih zikir-zikir Nabi yang mohon keampunan ke Allah. Hari ini pula mungkin tak ada apa, rasa macam seronok hari ini, puji Allah kan. Pilih. Iftitah, pilih. Ni doa daripada tua sampai, daripada muda sampai tua tu, Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa tawajjahtu wajhiya, baca pun harap faham. So pelbagai kan. Dan setiap zikir Nabi tu macam kita sebut lah, kadang-kadang Nabi baca gini, sahabat ni dengar. Kadang-kadang Nabi baca ni pula, sahabat ni tak ada, sahabat ni pula dengar lain. Tiba-tiba Nabi pula pada hari yang lain pula Nabi baca yang zikir yang ni pula, sahabat lain pula dengar, sahabat ni tak dengar. So begitulah kehidupan Nabi tu. So the way of life kan. Bukan mesti set, mesti begitu dan begini dan begitu dan begini. Macam pokok sufi dia ada set zikir kan. Itu semua rekaan lah. Nabi dia tak akan ajar kita satu benda yang akan terikat kita ni, akan rasa agama susah. Habis bab zikir, dia masuk bab daripada Malik ibn al-Huwairith, qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku salat. Ditutup dengan hadis ni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka setelah habis dah kita bab solat ni, sifatul solat ni, dan telah habis pun kita bab zikir lepas solat ni, maka penutupnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu macam kamu tengok aku solat. Macam mana nak tengok Nabi solat? Mestilah tengok kepada hadis. Tengok dah hadis lah. Oh tak payahlah, Tok Guru aku boleh mimpi. So kita mimpikan lah. Tok Guru, hari ni kita nak tengok Nabi solat macam mana, mimpilah ya. So mimpi. Esok Tok Guru pun dah mimpi. Semalam I pun dah mimpi dah. So Nabi sujudnya panjang. Kan?
Dia sujud panjang tu sebab tok guru dia Buya tu tengok Nabi sujud panjang dalam mimpi. Ha. Sebab tu datangnya sifat sujud panjang tu. Kumpulan mana? Boleh lah sebut kan, sebab kumpulan tu dah pun dah lama dah disesatkan oleh kerajaan. So apabila semua geng dia tu tengok pergi tempat dia tu, sejadahnya punya besar kan. Dia guna hamparan kain putih tu, tapi besar gila kan. Rupanya sujud panjang. Sujudnya dah sampai nak terterak tu. Tolak je sikit terterak. Ha? Sujud mungkin dia salah faham lah kot tak? Sujud panjang Nabi tu panjang lamanya sujud Nabi, bukan sujud panjang. Kemudian dia pun katalah sebenarnya sujud panjang ini adalah untuk memberatkan bahagian kepala ke depan. Dia biasalah falsafah dia tu. So bila dia reka satu amalan, dia ada falsafahnya lah. So falsafah sujud panjang tu supaya berat tang kepala. Tak tahu pun dia tak. Dia nak bagi darah masuk tu lah kot. Tak tahulah kan. So bila sujud panjang tu tak tahulah apa masalah dia. Kemudian dia pun tafsir lah. Kan hadis Nabi kata anak kambing lalu. Habis anak kambing lalu kat mana? Maksudnya kadar anak kambing boleh lalu. Dia faham anak kambing lalu bawah perut dia. Dah kalau dah menerak bawah pintu, kambing pun tak masuk. Kambing masuk pun jenuh nak masuk. Baik dia lompat. So, tang mana yang disifatkan seolah-olahnya anak kambing boleh masuk? Hak ini. Hak ini dia buka luas. Bukan tak bawah perut dia tu. Kalau hak bawah perut tu memang tak tahulah, kambing pun terseksa nak masuk. Tapi dia faham macam tu nak macam mana? Tu Mamat seorang lagi tu suka dia tak tahulah. I cannot brain. Tak tahu macam mana nak gabung antara hadis ni. Hadis ni rawi siqah boleh jadi bohong. Takkanlah rawi siqah tak pernah bohong kan. Itu dia bertikaikan pula. Ada otak pula dia. Dari satu sudut ada otak dia fikir kan. Tiba-tiba dari satu sudut lain otaknya tak ke mana. Nur Muhammad kan, apabila Nabi Adam nak tengok Nur Muhammad tu kan, maka dijadikan Nur Muhammad tu atas kepala dia. Atas kepala masuk dari tu. Ada riwayat kan. Lepas tu Adam nak tengok tak nampak cahaya tu. Maka turun kat bahu. Malaikat nampak kat bahu, tapi susah nak nampak. Nur Muhammad tak nampak. Turun ke hujung jari. Lepas turun hujung jari, minta bagi keluar sikit bawah kuku. Sebab tu bila kita solat tu asyhadu an la ilaha illallah tu Nur Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah, dan tengok Nur Muhammad. Tadi ada otak. Tadi dia ada otak, dia fikir, takkanlah rawi yang siqah ni tak pernah bohong. Pandai pula dia nak fikir bab tu. Tapi bab ni dia bodoh. Bab ni tak mana yang cerdik yang tadi tu tak datang dalam bab ni. So cahaya Muhammad nak tu hujung jari. So nak tengok. Sebab tu semayang tengok hujung jari. Kita tengok jari kita tu sebab apa? Sebab Nur Muhammad ke sebab Nabi tengok? Nabi tengok. Bukan sebab Nur Muhammad. Entahlah. Mungkinlah. Takkanlah pendusta tu tak pernah cakap benar. Boleh jadi juga. Cara cakap tu pula apa ni tu? Riwayat pula tu. Ada 3 riwayat. Apabila sampai cahaya tu di hujung ni, maka sebab tu bila kita azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan, supaya cerah mata tu. Yang dah buat puluh tahun tu speknya lagi tebal.
Lagi tebal aspeknya. Jadi amalan orang tua kita kan. So bila orang azan, cium, supaya cerah mata. Makan carrot lah. Makan carrot pun tak cerah-cerah pun. Kau makan. Bab tu dia tak tahu. Bab tu dia entahlah. Bab tu dia tak boleh nak fikir. Bab tu entahlah. Tak tahu aku nak cakap apa lagi. Kan? Tapi yang ikutnya ramai. Yang ikutnya ramai. Yang mana baca kuliah-kuliah baca hadis ni tak ada kita nak dengar kuliah-kuliah yang tak ada hadis ni lah. Penglipu lara tu kan. Elok pokok ni balik zaman Al-Bukhari sebagainya, sebat je. Orang terkampung. Sebab tu patutnya kena tangkap. Sebab tu dulu ditangkap pokok macam ni. Sebab rosak habis masyarakat. Tapi nak buat macam mana? Masyarakat pun yang ikutnya tu cerdik dalam bab dunia, tapi bodoh dalam bab agama. Cerdik jurutera, doktor, master PhD. Tapi bab ni tak boleh fikir pula. Yang dia buat master PhD tu pandai pula nak cari source, nak tapis ke nanti Viva kena aku kan. Kau ambil kat mana ni? Kena bagi tahu kan ambil kat mana. Pandai pula dia buat thesis master dengan PhD bab tu. Tapi bab hadis terkelaut. Bab hadis terkelaut. Otak tak boleh pakai. So sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita salat macam mana yang Nabi salat. Kenapa? Nabi tengok jari waktu dia tasyahud. Mana aku tahu? Ustaz ni tak ada apa tak ada. Kenapa tengok? Sebab Nabi tengok. Nabi suruh. Kenapa tengok tempat sujud? Nabi suruh tengok tempat sujud. Macam balik kepada isu cium Hajar Aswad lah. Kenapa cium Hajar Aswad? Sebab Nabi cium lah. Dan kalau Nabi tak cium, buat apa kita cium? Yang Nabi tak ada pula guling-guling setiap dinding Kaabah. Yang aku pergi guling-guling kat semua dinding Kaabah tu apa hal? Nabi suruh kita cium Hajar Aswad. Bila tak dapat cium, sentuh dengan tangan, ciumlah tangan tu. Bila lagi jauh, lambai je lah. Tak payahlah cium lambai dia. Kau dah tak sentuh dia. Tak payah. Bismillahi Allahu Akbar. Tak apa-apa. Macam-macam lah. Orang buat kan. Lepas tu sentuh rukun Yamani. Yang lain dah habis guling-guling. Begitu syahdu sekali. Sapu dinding Kaabah tu kan. Berdoa. Biar sikit amalan ikut sunnah daripada banyak bid'ah. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي رواه البخاري ما يؤخذ من الحديث. Dari Imran bin Husain ni, salli qa'iman, salat berdiri, fa in lam tastati', kalau tak mampu, fa qa'idan, duduk, kalau tak mampu, fa ala janbin, atas lambung, wa illa, dan kalau tak mampu juga, maka isyarat. Ini kita akan sambung yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa nak tanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.